Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan. Saya tunggu komen ya. Saya tunggu komen. Saya tahu lewat malam ya. Maaf sebenarnya live ni saya nak buat awal tadi, tapi saya terlupa. Dan share ramai-ramai. Kita sentiasa di bawah shadow ban. Dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Dan share Telegram tu bersama rakan anda. So jika audio jelas, maklumkan kepada saya tunggu komen ya. Baik, jangan terkejut ya. Anda sudah lama didendangkan ya, saya kira berpuluh tahun kot, bahawa kontrak sosial adalah satu kontrak lisan yang tidak wujud dalam bentuk bertulis. Okey, terima kasih ya. Jelas ya. Okey, anda didendangkan dengan dah lama ya. Kita kalau cerita kontrak sosial, ini satu yang tidak bertulis, ini kita faham, kita ini, kita itu kan. Jangan terkejut ya. Itu palsu. Kontrak sosial di negara kita wujud dalam bentuk bertulis. Terang lagi bersuluh. Kalau nak tahu, tonton sampai habis. Ini lebih kurang serupa dengan apa yang pernah saya beritahu. Satu lagi penipuan yang bukan hanya diwar-warkan selama bertahun, berdekad lamanya oleh pemimpin, tetapi juga oleh peguam. Ramai peguam, bukan semualah. Macam kalau kau tanya Tuan Hanif Katri, dia memang tahu apa yang betul. Tapi ada ramai yang pusing, iaitu perlembagaan negara kita kononnya atau sistem pentadbiran ni berdasarkan Westminster di UK. Itu pun palsu. Bukan berdasarkan 100%. Dia berdasarkan Westminster secara longgar. Saya dah berjanji banyak kali saya akan buat satu live khusus untuk menjelaskan semua peringkat yang menunjukkan sistem kita berbeza dari Westminster, tapi tidak kesempatan sebab banyak isu semasa. Tetapi saya boleh beri satu sebab utama. Perlembagaan di United Kingdom, perlembagaan dia tidak bertulis. Itu pun tak 100% tepat saya akan jelaskan dalam live berasingan. Tetapi secara am, perlembagaan dia tidak bertulis. Tapi perlembagaan dia bukanlah yang tertinggi di negara ini, di negara itu. Yang tertinggi, yang menjadi rujukan paling tertinggi adalah Parlimen. Tetapi di Malaysia, Parlimen bukan tertinggi. It's not supreme. Supreme is the Federal Constitution. Perlembagaan persekutuan adalah yang tertinggi dan dikenali sebagai undang-undang tertinggi negara. Itu beza dia. Cukup berbeza. Dan bila kita cerita sistem raja, ya berbeza, terus terang berbeza. Okey. So anyway, itu satu penipuan yang dah kita lama disajikan. Ya, kononnya kita adalah we are Westminster based. Itu palsu. Tetapi ada lagi satu, kontrak sosial bertulis. Tang mana dia bertulis? Keseluruhan perlembagaan persekutuan menjiwai kontrak sosial. So perlembagaan, ingat, di negara kita adalah tertinggi, yang paling ulung, terutama. Dan di dalam perlembagaan itu ada tertulis Islam adalah agama persekutuan. Jadi bila sesuatu tu dah jadi undang-undang tertinggi, yang paling tinggi, the most supreme, dan di situ tertulis Islam adalah agama persekutuan, maknanya salah satu persetujuan yang termaktub, yang kononnya sebahagian daripada kontrak sosial, memang dah ada itu. Keistimewaan melibatkan orang Melayu dah ada di situ, bertulis. Peranan agung untuk menjamin sebagai ketua agama Islam dan sebagainya sudah tertulis. Undang-undang, sistem undang-undang yang asing
bagi orang beragama Islam, syariah, semua tu sudah termaktub. Ianya berdasarkan persetujuan kontrak sosial itu. Jadi asas utama kepada kontrak sosial ni merupakan sebahagian daripada kerangka asas Perlembagaan Persekutuan, undang-undang tertinggi negara kita. Jadi jangan tertipu dengan pihak yang kata kontrak sosial ini adalah sesuatu yang tidak bertulis dan mereka buat tafsiran sendiri. Ia bertulis. Dan jika anda langgar kontrak sosial, maknanya anda langgar Perlembagaan Persekutuan. Anda menghina Perlembagaan Persekutuan. Dan jika anda hina Perlembagaan Persekutuan, ini adalah satu kesalahan yang cukup berat. Dan banyak perkara sebenarnya yang dilakukan oleh mereka-mereka atau mereka yang berada di dalam blok kerajaan pada ketika ini yang boleh ditafsir sebagai memperlekeh atau menghina Perlembagaan Persekutuan. Dan kita tahu mereka ni kebal. Mereka tidak akan membenarkan tindakan dikenakan terhadap diri mereka sendiri. Jadi kalau esok dah tak berkuasa, benda ni kita perlu rujuk. Kerana pelanggaran kontrak sosial yang sememangnya bertulis adalah satu kesalahan yang berat. Ya. Tidak ada sesiapa yang boleh setakat mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan ni pertikai kedudukan orang Melayu. Ini bukan soal saya anda setuju ke, siapa setuju ke, tak setuju ke. Ini soal benda ni termaktub di dalam perlembagaan. The spirit of the constitution reflects on the social contract. Perlembagaan Persekutuan menjiwai kontrak sosial. Ya. Jadi ini bukan satu persefahaman am. Ini adalah undang-undang tertinggi negara. Jadi bila anda setuju ke tak setuju ke, tetapi jika anda sebuah parti politik dan kemudian anda keluarkan kata-kata yang mencabar kontrak ini, anda mencabar Perlembagaan Persekutuan. Parti berkenaan, mana-mana parti, harus diharamkan atas dasar itu sahaja. Bila anda membicarakan, contoh saya beri contoh, Malaysia perlu kekal demokrasi ke, republik ke, kita kena lihat cara orang itu berbicara. Contoh je, kalau dia berbicara, maybe it's time we discuss it or dengan cara yang seolah-olah memperlekeh atau menghina Perlembagaan Persekutuan, maka ianya satu kesalahan yang berat. Bukan sewenang-wenangnya anda boleh sebut sesuatu yang melanggar kontrak sosial yang bertulis di dalam Perlembagaan Persekutuan yang seterusnya menyebabkan orang atau pihak tertentu rasa tidak tenteram. Ini adalah satu kesalahan yang cukup berat, dan dari sudut keselamatan dalam negeri, ianya patut diambil tindakan secepat mungkin. Of course, pihak yang ada dalam blok kerajaan tidak akan berbuat demikian, dan kita tunggulah kemudian siapa yang ambil alih. Kemudian kita perlu nilai semula, kerana kita perlu sekarang didik rakyat bahawa asas kontrak sosial ni bertulis di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi bila anda hendak bincangkan satu perubahan, anda perlu akur dulu apa yang ada dan kemudian berikan sebab-sebab bernas mengapa anda fikir benda ni boleh dibawa bincang. Biar ada adab. Kalau sesiapa tak boleh faham benda asas ini, awak sudah menjadi satu kanser di dalam negara ni. Kerana anda tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan. Anda tidak menghormati kontrak sosial. Our forefathers, pemimpin-pemimpin terdahulu,
di mana perlembagaan diwujudkan bukan orang bodoh. Semua ni sudah difikirkan. Ya. Okey. So, saya nak nasihatkan sesiapa, tak kira lah saya tak nak sebut bangsa apa ke, kaum apa ke, agama apa ke. Bila anda tidak berpuas hati berkenaan sesuatu, jangan terus mula mencabar perkara-perkara yang menjadi asas kepada tertubuhnya perlembagaan persekutuan ini untuk kesejahteraan bersama. Jangan fikir anda boleh sebut apa-apa. Kalau anda ingin diri anda dihormati, anda perlu menghormati orang lain dan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Kalau anda tidak boleh melakukan demikian, orang tidak akan bersimpati dengan anda. Dan jika anda difikirkan satu ancaman, maka tindakan wajar diambil. Tidak kira anda rasakan ianya adil atau tidak adil. Ya? Seperkara lagi saya nak beritahu kepada anda, bahawa ada ramai yang apabila contohnya orang Melayu berbincang berkenaan dengan penyatuan, ada pihak tak puas hati, oh dia are racist dan sebagainya. Pertama, apabila DAP contohnya, dia memperjuangkan isu-isu berkaitan dengan sekolah Cina, peperiksaan UAC ke apa ke, itu berkaitan dengan kaum. That is, saya boleh kata that is racist. Technically apa yang saya kata betul, dia bersangkut dengan kaum. Kalau kamu nak cerita racism, kamu nak kata itu salah, jadi jangan pertahankan apa-apa berkaitan kaum. Kalau mana-mana kaum ada hak untuk bersatu, orang Melayu ada hak untuk bersatu. Bila orang Melayu cerita penyatuan dan kau kemudian kaitkannya dengan satu agenda politik, you are racist. Dan bila kamu racist, kamu telah melanggar kontrak sosial. Sebab kau tuduh siapa? Kau tuduh orang Melayu. So, kalau orang Melayu dah fikir kamu ni dah keterlaluan, dia tidak akan bersimpati. Bila dia tidak bersimpati, dia akan berpaut kembali kepada kontrak sosial. Kemudian mungkin ada orang kata, oh don't worry, kontrak sosial tak bertulis. Tak, dia bertulis dalam perlembagaan. Kemudian orang Melayu akan berpaut kembali kepada hak keistimewaan yang ada pada diri mereka. Adakah kamu boleh menyalahkan mereka? Tidak boleh. Kerana ada pihak yang menyebabkan mereka rasa terancam. So, hormati kontrak sosial kerana ianya bertulis. Saya ulang, hormati kontrak sosial sebab ianya bertulis. Ini Regi Jesse Rita Udin yang beritahu hampa semua, asas kerangka asas kontrak sosial terkandung secara bertulis. If you want people to respect, you have to respect them. Dia gangguannya. Dan jangan bandingkan dengan negara lain. Kerana negara lain, apabila, walaupun berbilang bangsa, tetapi ada negara yang bersandar kepada proses asimilasi. Indonesia mengamalkan asimilasi. Cina, Melayu, Indonesia, Jawa dan sebagainya, dia assimilate. Dia assimilate orang Cina masuk ke dalam sebagai bangsa Indonesia yang jati. Okay? Dia tidak berpaut kepada perbezaan etnik. Dan kalau kita lihat contohnya di Indonesia tidak ada such a thing as sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah India, tak ada. Tak ada. You don't even have that in Thailand. Negara-negara jiran mana ada? Tak ada. Tapi di sini kita berdasarkan integrasi. Itulah tahap keterbukaan pada awalnya orang-orang Melayu apabila perlembagaan dirangka. Itulah tahap keterbukaan mereka. Jadi tak payahlah asimilasi, kita buat integrasi bersandar kepada satu kontrak sosial yang mengikat. Ya. So, jika tidak boleh, kontrak sosial tidak boleh dihormati, lebih baik kita
wajibkan asimilasi. Bila wajibkan asimilasi, ianya akan menyebabkan banyak perkara yang dibolehkan sekarang akan dijadikan tidak boleh. Contohnya, tak boleh ada vernacular school. Saya sokong sebenarnya. Sebab kita nak capai bangsa Malaysia, satu bangsa. Tetapi bila orang Melayu nak bersatu, mereka ada pihak ada masalah. Ada masalah. So, kalau ada masalah, maknanya integrasi dah gagal. Sebab mereka nak bersatu tak apa. Satu parti mereka nak satukan kaum tak apa. Tapi bila orang Melayu cerita ni, ini nak politikkan, ini apa, dia ketinggalan zaman, tu nak politikkan dan sebagainya. Oh, you are racist. So maknanya integrasi dah gagal sebab kamu tidak boleh terima kalau orang Melayu yang menurut perlembagaan, menurut kontrak sosial ni, dia ada hak istimewa, awak ada masalah. So orang Melayu akan sekarang pegang betul-betul kontrak sosial tu. Dan kontrak sosial tidak membezakan asimilasi dengan integrasi. Kemudian kalau esok ada perubahan dan orang Melayu yang berkuasa, berkuasa kembali, maknanya pegang betul-betul. Dan kalau dia kata oleh kerana integrasi dah gagal, sebab kita ada masalah, orang cabar sini cabar sana, kita masuk asimilasi kerana ini tanah Melayu. Dan memang betul ini tanah Melayu. British sendiri apabila nak rangka perlembagaan persekutuan, mereka rujuk pada siapa? Akhirnya untuk mendapat persetujuan, mereka rujuk pada orang Melayu. Sebab itu ada hak istimewa orang Melayu. Sebab itu agama Islam, agama persekutuan, dia rujuk pada siapa? Orang Melayu. Kalau kita lihat dokumentasi, memang tertulis di sana British mengiktiraf ini sebagai tanah Melayu. Jadi kalau esok orang kata, kalau macam ni kita beralih kepada asimilasi, tutup sekolah Cina, tutup sekolah India, kita nak jadikan betul-betul semua orang tu orang Malaysia. Boleh tak? Boleh. Adakah saya akan sokong? Saya akan sokong 100%. Ya. So, apa pun, sekali lagi, kontrak sosial bertulis, jangan main-main. In English, the social contract is in written form. The basics of social contract is in written form, and the spirit of the constitution reflects the social contract. Don't mess with it. Saya harap anda boleh faham lah. Kalau betul-betul saya nak masuk ni memang terlalu lama, terlalu panjang. Ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.